Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua. Sementara tunggu rakan-rakan yang lain masuk, saya nak share di Facebook dulu. Okay. Lambat pula nak type dia punya info. Okay, sekali lagi selamat datang semua. Sebelum kita start, kalau tuan-puan dapat dengar suara saya dengan jelas, gambar nampak, boleh tekan 1. Kalau suara boleh dengar dengan jelas, gambar boleh nampak dengan clear, boleh tekan 1. At least saya tahu. Saya nak check balik yang Facebook ni dah on ke belum. Okay, Facebook pun dah okay. Saya nak share dulu dia punya link. Share option, share to group. Share dekat group 1. Lepas tu share dekat copy link. Okay, copy link WTS channel. Jemput sertai FB live malam ini. Okay. Ke client. Okay. Okay, so Facebook pun dah on. Zoom pun dah okay. So sekarang kita boleh start. Sementara tunggu rakan-rakan yang lain join dekat Facebook pun okay. Tu Rozi ada dekat Facebook. Boleh join, sebenarnya boleh join dekat Zoom meeting untuk klien. Untuk saya punya klien dan ahli group online coaching, saya dah share link melalui Zoom meeting. So yang Zoom meeting tu dia cepat sikit respon dia lah. Kalau dekat Facebook, kalau tuan-puan follow dekat Facebook, dia akan delay 20 second. So kalau macam let's say saya sedang bercakap sekarang, sebenarnya kalau dekat Facebook tu tuan-puan dah ketinggalan 20 second. Walaupun 20 second tu sekejap je kan, tak sampai seminit, tapi still agak lama lah kan. Kalau macam micro sleep, sekiranya tuan-puan tertidur macam masa driving kan, beberapa saat je pun ia akan mengubah akan boleh jadi situasi yang tidak dijangka lah. Okay, kalau micro sleep 20 second tu panjang lah kan. Even tertidur 5 saat pun kalau sedang driving amat-amat dangerous kan, amat-amat berbahaya kan. Tapi ini cerita lain lah, ini Facebook delay 20 second. Okay, so untuk tidak membuang masa, kita pun dah ngam-ngam pukul 9.45 malam. So kita start lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ba'. Pertama sekali saya ucapkan tahniah. Terima kasih kepada semua kerana dapat meluangkan masa pada malam ini. Yang mana last week, siapa-siapa yang dah follow last week punya live, saya cerita tentang pengenalan.
So actually kita akan start satu siri barulah yang saya panggil sebagai siri Celik Saham. Kalau tuan-puan tengok dekat poster yang saya share dekat Facebook tu kan, diskusi Celik Saham, ini adalah tajuk yang pertama dalam siri diskusi Celik Saham. Okay, so untuk tidak melengahkan masa, saya share dulu dia punya PowerPoint dia. Tapi PowerPoint ni kosong sebenarnya, tak ada apa sangat kan. Saya share dulu lah. Okay, sebelum itu, sebelum kita pergi lebih lanjut lagi, sekali lagi saya tanya, kalau tuan-puan boleh dengar suara dengan okey dan gambar boleh nampak dengan clear, boleh tekan 1 dekat bahagian chat. Okay, dekat bahagian message tu ataupun chatting kalau dekat Zoom, kalau dekat Facebook dekat bahagian komen lah. Okay, tekan nombor 1. At least saya tahu clear ke tak clear, nampak ke tak, dengar ke tak dengar kan. Kita tengok kalau ramai dengar, okey kita proceed je. Sebab kalau tak ada orang respon langsung, at least saya tahu ada problem. Tuan Ikram cakap lama tak nampak, lama tak tengok live. Actually dekat group, dalam saya punya group client, every week kita ada live sebenarnya, every week. Tapi guna Zoom meeting lah, okay, untuk group client CDS saya sahaja. Kan kita dah ada peraturan baru kan. Remiser should entertain dia punya client only lah kan, macam tu. Tapi yang kalau sekiranya topik tu macam consider yang public punya topik, macam topik umum kan yang melibatkan kupasan-kupasan umum kan, perkara-perkara yang umum yang kita boleh discuss, itu tak ada masalah. Kalau yang lebih spesifik, contoh macam suggestion counter, buy, sell, hold, itu dah tak boleh dah. Okay? Even dia ada macam grey area kan di antara technical analysis dengan advice counter investment advice. Itu pun dah jadi macam border, macam kita pun tak sure yang mana satu kan. Kalau kan silap-silap kan dah jadi investment advice kan yang tak dibenarkan. So saya pun dah jadi macam, yelah kita jadi berbelah bagilah kan. Tapi tak ada masalah. Saya cuba untuk kita cuba untuk confinekan lah kita punya scope supaya dia tidak terbatas, tidak terbabas lah macam tu kan. So sebelum kita pergi lebih lanjut, Tuan Puan apa khabar? Siapa yang sihat tekan Y. Siapa sihat tak ada sihat alhamdulillah, sihat walafiat tekan Y. Siapa yang tak berapa sihat tekan N. N tak berapa sihat. Demam ke kan. Jangan COVID sudahlah. Kalau negatif COVID tak ada apa, tak ada apa masalah. Alhamdulillah ramai saya nampak sihat kan. Sihat ni pun salah satu daripada nikmat yang kalau sekiranya tuan-puan pernah belajar dulu, Ustaz pernah cakap kan, nikmat sihat tubuh badan ni antara satu nikmat di antara dua nikmat yang selalu dilupakan kan. 90% daripada kehidupan kita dekat dunia ni berada dalam keadaan sihat. Tapi apabila kita sakit, sikit je kita sakit, kita akan lupa dah yang 90% waktu kita sihat tu kan. Tapi selalu kita akan lupa yang 90% yang sepanjang masa yang kita sihat ni, kita selalu lupa yang kita ni sebenarnya sedang sihat. Sebab tu ada satu hadis kalau saya tak silap, ataupun kata-kata ulama hadis kot rasanya. Wallahualam. Tapi nikmat sihat tubuh badan ni antara nikmat yang selalu dilupakan untuk disyukuri kan. Kita jarang cakap alhamdulillah hari ni sihat kan. Dan satu lagi nikmat yang selalu kita lupa adalah nikmat masa lapang. Nikmat masa lapang ni tanya kita dia tak buat apa kan. Kita lupa yang sebenarnya itu adalah nikmat yang Allah bagi kat kita. Kita lapang, kita tak terlampau busy kan. Apabila tiba waktu yang kita amat-amat busy, kita lupa yang sebenarnya kita pernah berada dalam keadaan yang lapang kan. Kita lupa kan. So tapi itulah sifat manusia kan, pelupa. Okay, so sebelum saya pergi lebih lanjut, saya nak share lagi sekali kita punya tajuk-tajuk discussion yang saya dah senaraikan. Saya share dulu skrin PowerPoint. Okay, ini adalah kita punya siri diskusi Celik Saham. Sebelum ini kita ada siri diskusi ilmu saham kan. Yang tu yang lebih detail. Yang tu kalau sekiranya tu apa terlepas yang itu, siri diskusi ilmu saham ni ada 3
30 topik yang kita dah discuss sebelum ini kan, 30 topik. Kalau terlepas yang ni tak ada masalah sebab saya pun dah upload balik dekat YouTube dan dekat Facebook page pun ada. Tuan-puan boleh tengok balik, saya dah senaraikan satu persatu. Boleh tengok balik dari awal. So sekarang ni kita come back to basic. Okay, kita nak kembali ke tajuk-tajuk yang basic balik. So dah tak boleh nak pergi yang advance kan. So kita kembali kepada yang basic. So tajuk yang saya senaraikan kat sini dia lebih superficial, dia lebih umum dan lebih sesuai untuk diskusi secara terbuka lah. Okay. Antaranya seperti mana yang tuan-puan tengoklah, tajuk pada malam ini, adakah pelaburan saham ni sesuai untuk semua orang? Jawapannya sesuai ke tak sesuai, sesuai nanti kejap lagi kita kupas kan. Dan yang kedua, apakah persediaan, sekiranya tuan-puan rasa tuan-puan sesuai untuk melabur saham ni, apakah persediaan yang perlu ada kan? And then setelah tuan-puan dah bersedia untuk melabur saham, apakah trading style ataupun apakah style pelaburan yang tuan-puan pilih? Adakah tuan-puan suka short term ataupun tuan-puan nak macam relax-relax, medium term sikit kan? Ataupun kita nak yang betul-betul relax lah macam yang Warren Buffett cakap, kalau kita tak boleh nak buat duit waktu kita sedang tidur berdengkur, kita akan terpaksa bekerja seumur hidup kan. Warren Buffett cakap, if you cannot make money during your sleep, during your snoring kan, berdengkur kan, itu dia punya ni je lah istilah kan. If you cannot make money during your sleep, you will have to work for the rest of your life. Itu yang Warren Buffett pernah cakap lah. Itu apa yang dia lakukan lah, sebab dia sendiri kan, Warren Buffett sendiri, dividen tahunan yang dia dapat daripada saham-saham semua yang dia laburkan pun dah beratus juta dah kan. Kalau saya tak silap lebih daripada 200 juta dividen yang dia dapat every year daripada saham-saham yang dia labur. Okay, 200 juta. So itu dividen. So maksudnya pasif lah, totally pasif. Pernah tak tuan-puan follow apa yang kita discuss sebelum-sebelum ni dalam siri diskusi ilmu saham? Salah satu cerita tentang Warren Buffett kan, dia cerita kan, dia ada masalah nak menguruskan cash. Bukan sebab tak cukup cash, dia ada masalah nak menguruskan cash sebab dia punya spending dia very minimum. Dia tak spend macam billionaire ataupun jutawan-jutawan lain kan, yang beli kereta mewah, beli banglo-banglo besar, banglo mewah kan, rumah percutian pun harga dah beratus juta dan macam-macam lagi perbelanjaan mewah kan, siap beli pulau peribadi lagi kan. Warren Buffett dia punya spending very minimal. Okay, very minimal. Dia cuma spend benda yang keperluan dia sahaja kan. Dan rumah dia pun rumah yang dia beli tahun 1950-an kalau saya tak silap. Okay, 1980-an rumah itu, rumah yang sama. Dan kereta yang dipakai pun kereta sedan, kereta yang biasa yang macam kalau kita kira macam mungkin kereta Proton, Wira macam tu, lebih kurang lah lebih kurang lah kan. Contoh macam salah seorang jutawan Malaysia tapi pakai Myvi, lebih kurang macam tu, pakai Myvi, lebih kurang macam tu. Okay. And then dia tak banyak spend. Dia punya menu harian dia, dia suka makan burger. Okay, dia suka makan burger and then every day dia akan minum Coke. Every day. Dia dah jadi tabiat dia daripada dia muda sebab dia pun pemilik terbesar saham Coca-Cola kan. So dia minum Coke lah untuk promote lah dia punya produk dia sendiri. So that's why every day dia akan minum Coke. Tapi dia akan spend banyak juga untuk dia punya medical check up, untuk dia punya health care, dia punya kesihatan. Sebab dia cakap kesihatan dia adalah aset terbesar dia yang dia ada. Okay. Dia spend banyak untuk dia punya kesihatan. So every year kalau saya tak silap ataupun every 6 months macam tu. Saya lupa dah. Dia akan pergi buat medical check up dan dia buat rutin medical check up. Memang akan sentiasa buat medical check up. Dan dia ada penasihat-penasihat kesihatan lah. Okay. Potong kaki minum Coke banyak. Itulah. Tapi Warren Buffett sampai umur dia 80 lebih dah kan, dah nak masuk 90. Every day minum Coke, sihat lagi. Tak ada apa-apa masalah. Mungkin dia minum yang diet Coke ke apa, wallahualam, kita tak tahu kan. Okay, so tajuk yang seterusnya yang kita akan discuss nanti, punca kegagalan dalam pelaburan. Okay, sebab kalau tuan-puan perasan, ada selalu orang cakap kan, daripada 100%
katakan daripada katakan 100 orang yang trade kan, hanya hanya 10% sahaja, bukan silap, daripada 100 orang yang trade hanya 2% sahaja yang akan berjaya. 2% sahaja yang akan berjaya, ataupun 5% lebih kurang. 2 hingga 5% yang akan berjaya. Selebihnya akan gagal. Betul tak betul wallahu alam. Tapi secara umumnya kalau kita tengok dekat pasaran, ada betulnya juga. Tapi kita tengok jugalah berapa lama dah dia trade kan. Adakah dia baru je ada akaun CDS dan sebagainya kan. Okay, so ada betul dan ada salah. Tapi mostly kalau kita tengok kebanyakan newbie ataupun yang baru nak start jual beli saham, mostly akan start dengan fail dulu. Okay, mostly akan start dengan loss, cut loss, hilang duit, hilang modal dan sebagainya. Okay, and then dari situ baru slowly akan mula bangkit balik dan sebagainya kan. Itu cerita lain lah. Okay. Nanti kita akan kupas apakah punca kegagalan sebenarnya kan. Kenapa ramai yang peringkat awal mungkin banyak loss ataupun hilang duit pelaburan. Okay. Tajuk kelima, faktor atau kriteria seorang pelabur yang berjaya. Ini pun penting juga sebab kita nak tahu kenapa ada orang yang berjaya, kenapa ada orang yang tak berjaya kan. Sebab orang yang berjaya ni sebenarnya dia bukan bergantung kepada luck ataupun nasib. Dia ada kriteria ataupun mungkin kita boleh cakap formula yang dia follow. Okay. Sebagai macam contoh kan, kenapa seorang yang top student, kalau dalam kelas lah kan, kenapa seorang top student dalam kelas dia boleh maintain dia punya ranking dia macam top 5 ke top 10 ke, dia boleh maintain dia punya ranking. Kenapa? Dia mesti ada dia punya principle dia punya guide ataupun dia punya own disiplin yang dia follow supaya dia boleh memastikan dia sentiasa maintain berada pada level tersebut. Begitu juga dengan pelaburan saham lah kan. And then kalau macam Warren Buffett pun dia pernah cakap kalau kita compare keseluruhan syarikat-syarikat yang ada dekat pasaran ni dengan jumlah pelajar-pelajar yang ada dalam kelas, mesti akan ada top 5 student dalam kelas. So dalam pasaran saham pun mesti akan ada mungkin top 50 ke, top 10 ke, top 100 ke, saham-saham syarikat-syarikat yang confirm untung, okay, ataupun memang high profitability ataupun memang yang high net worth punya company macam tu. Itu contohlah salah satunya. Mungkin dalam banyak-banyak topik ni kita akan kupas juga tentang benda tu. Okey, lagi faktor atau kriteria seorang pelabur yang berjaya. Kupasan lanjut kriteria seorang pelabur yang berjaya. Kita sambung lagi discussion. Kawalan emosi. Kenapa ianya penting? Ini sasaran dia adalah, saya letak kat sini traders lah. Okey. Sasaran dia adalah traders. Kita nak tahu kenapa traders ni dia perlu memastikan emosi dia lebih terkawal berbanding dengan investor. Tu ada perbezaan dia. Okey, wajib atau tak wajib tengok chart untuk pelabur. Ini pun menarik juga sebab ada orang cakap kena tengok chart juga. Ada orang cakap tak tengok chart pun tak apa. Tapi kita tengok apakah dia punya relevan dia. Perlu tengok ke tak perlu tengok. Okey. Instrumen pelaburan yang lain selain daripada saham nanti kita akan kupas lah kan. Lebih lanjut lagi apa lagi selain daripada saham. Okey. Kenapa ramai orang terjebak dengan skim cepat kaya kan? Sebab sebenarnya mereka tak faham instrumen-instrumen pelaburan yang sah dan halal yang ada dekat luar sana kan. Apabila kita tak faham apa yang normal, kita tak dapat nak bezakan yang normal dengan tak normal. Macam tu kan. Saya selalu sebutkan, dia cakap macam sel, contoh macam sel badan kita kan. Kalau kita tak dapat kenal secara microscopically, kita tak boleh tengok bawah. Kalau kita tengok bawah mikroskop tu, kita tak dapat nak differentiate atau bezakan sel yang tu normal ataupun tak normal. Kita tak dapat nak bezakan mana sel yang normal dengan sel-sel yang kanser. Sama juga dengan pelaburan kan. Kalau sekiranya tuan-puan tak dapat nak bezakan manakah pelaburan-pelaburan yang halal dan sah dan patuh syariah dekat yang ada dekat negara kita, kat Malaysia, yang patuh dari segi undang-undang dan Security Commission, kita tak dapat nak bezakan lah dengan scam-scam kalau kita tak tahu. Kalau kita tahu, then baru kita boleh bezakan mana yang scam, mana yang tak scam kan. Scam ni banyak sangat scam ni kan. Dan ramai yang terkena.
Okay, and then kita cerita sedikit tentang digital asset, apa yang saya tahulah sedikit. Fund management di pasaran, kenapa target itu penting dan jelas. Revision, recast, analysis technical lah. Ini yang menarik kan sebenarnya. Ini yang sebenarnya ramai orang nak tahu kan. Kepentingan volume dalam urus niaga. Ini pun lebih kepada technical analysis lah. Okay. And then revision, recast, analysis fundamental lah. Ni saya akan ceritalah apa yang penting yang kita perlu tahu dalam nak buat analisis fundamental syarikat. And then kepentingan annual report dan quarter report. Ini kita tengok apa yang penting je lah. Review trading platform CDS. Jadi saya akan review macam mana cara nak gunakan M+ online platform lah. Okay. Besar pula tulisan dia ni. Saya kecilkan sikit lah. Okay. And then review charting platform. Yang ni saya akan review Trading View. Okay. Trading View ni charting platform yang saya gunakan. Dan dia amat friendly. Dan dari masa ke semasa memang sentiasa ada improvement. Memang best lah. Memang bagus. Sentiasa ada improvement. Banyak features yang baru lah. Okay. And then ini antara topik yang amat penting juga yang saya akan kupas. Mungkin panjang sikit lah. Kesabaran seorang pemancing. Kalau tuan-puan suka memancing, boleh faham lah. Macam saya pernah memancing dulu lah zaman sekolah dulu. Ada member ajak pergi mancing di di sawah padi kan, di bendang kan, ada dia punya tali air tu. Gitu. Okay, emosi dari kolbu jantung. Ini penting juga ni. Kena dengar lah. Okay. Ini sebenarnya saya dah kupas secara detail dalam grup online coaching untuk ahli-ahli grup kan. Tapi ini mungkin kita akan tengoklah mana-mana poin yang saya boleh sentuh kan. Okay, tidakkan semasa market junam. Ini salah satu daripada topik yang diminta oleh ahli grup untuk kupas juga. Masa market junam kita nak buat apa? Nak cut loss ke, nak hold ke, macam mana kan? Okay. Okay, then topik lain, beza ilmu sedikit dengan ilmu banyak ni mungkin tuan-puan dah tahu dah kan. Dalam Quran pun cakap kan. Adakah sama seorang yang buta dengan seorang yang celik kan? Dalam Quran pun ada sebut kan. And then topik yang ke-23, 3 kunci utama, modal, ilmu dan kesabaran. Sepatutnya ni topik awal tapi tak apalah, saya letakkan belakang. So ada lagi 6 topik lagi yang saya belum ada terfikir lagi apa benda yang nak dikupas. Nanti kita akan tengok dari masa ke masa lah apa yang kita boleh kupas. Okay, so saya dah go through semua apa yang topik yang dah ada. Sekarang kita pergi kepada topik yang pertama. Baru nak start ni tau. Baru nak start. Okay, tuan-puan yang dihormati. So, apakah pelaburan saham sesuai untuk semua orang? Okay, so sekarang siapa yang cakap, saya dah tulis dah dia punya slide ni dah ada dah. Yang ini. Okay. Adakah pelaburan saham sesuai untuk semua orang? Siapa yang cakap pelaburan saham ni sesuai untuk semua orang, tekan 1. Siapa cakap tak sesuai untuk semua orang, tekan 2 dekat bahagian komen. At least saya boleh tengok. Siapa cakap sesuai untuk semua orang, tekan 1. Siapa cakap tak sesuai, bukan semua orang boleh melabur, tekan 2. Macam-macam respon saya dapat kan. Okey, ahli group ramai tulis 2 kan. Siapa yang bela-bela katak tekan 3. Tuan Kamarul. Siapa yang bela-bela katak tekan 3. Okey, dekat Facebook Tuan Imran tulis type 1, Tuan Hafiz, Tuan Yusof tulis 2, Tuan Syedi, Badrul, Tuan Talib 1, Azizul, Tuan Fuad pun ada. Tuan Fuad tekan 1, Chan Jidan 2. Majoriti saya nampak 2. Okay, majoriti saya nampak 2. Okay, so sekarang kita go through apakah pelaburan saham ni, adakah pelaburan saham ni sesuai untuk semua orang ataupun tak sesuai untuk semua orang. So, untuk bagi tahu, untuk lebih detail kan, siapakah yang layak sebenarnya untuk melabur saham ni kan? Dia ada kriteria dia, sebab untuk tuan-puan
mula untuk melabur saham, sebenarnya syarat utama untuk memulakan pelaburan saham, kita kena ada akaun CDS saham terlebih dahulu. Saya kena tulis dekat sini. Ni kita kosongkan balik. Okay, syarat-syarat untuk melayakkan seseorang melabur saham di Malaysia. Ini kita bercerita tentang konsep pelaburan saham di Malaysia. So, step pertama, kalau sekiranya tuan-puan nak melabur saham, tuan-puan kena ada akaun CDS saham. Okay, akaun CDS saham. So, siapa pernah dengar, ini saya tanya soalan umum lah untuk rakan-rakan semua yang dekat Facebook, mungkin ada yang belum ada akaun CDS saham dan sebagainya. Siapa yang dah ada akaun CDS saham, tekan tekan apa ni, nombor Y lah Siapa dah ada tekan Y, siapa yang belum ada tekan X. Siapa yang dah ada tekan Y, siapa yang belum ada tekan X. Sebab untuk melayakkan seseorang memulakan pelaburan saham, dia kena ada akaun saham terlebih dahulu. Nanti saya kupas, nanti saya cerita apakah syarat-syarat dia. Apa yang diperlukan untuk seseorang tu buka akaun CDS saham. Okey. Cepat-cepat respon ahli group. Ahli group tak payahlah, ahli group memang semua dah ada dah akaun saham. Ya, rakan-rakan dekat Facebook lah. Okey. Saya nampak majoriti dah ada lah, alhamdulillah. Majoriti dah ada. Okey, so kalau okay. Kalau tuan-puan belum pernah di brief ataupun diberi penerangan tentang kriteria untuk seseorang buka akaun CDS, sebenarnya dia ada beberapa kriteria untuk seseorang buka akaun CDS saham. Okay. Syarat yang pertama, untuk buka akaun CDS saham mesti berumur 18 tahun dan ke atas. 18 tahun dan ke atas ni contoh kan. Contoh kalau dia punya birthday hari ini jam 10 malam. 10 malam 1 saat. Contohlah dia punya birthday hari ini jam 10 malam 1 saat, umur dia 18 tahun. Okey, ngam-ngam umur dia 18 tahun. So jam 10 2 saat dia dah boleh buka akaun CDS. Macam tu lah contoh dia. Faham ke tak faham? Faham ke tak? Kalau faham, tekan 1. Faham, tekan 1. Boleh tak? Sebab ini pun ada soalan juga ni. Kalau macam besok hari jadi dia, hari ni nak buka akaun CDS. Tunggu je lah besok kan. Bila dah betul-betul ngam-ngam hari jadi dia, dah lebih 1 saat, dah boleh dah. Okay, dah boleh dah. Okay. So, iaitu syarat yang pertama. Okay, contohnya hari jadi dia hari ini, jam 10 1 saat, jam 10 2 saat dia dah boleh dah buka akaun CDS saham. Kenapa beza saat tu pun penting? Sebab sekarang ni nak buka akaun CDS online je. Kalau tuan-puan submit online tu tak cukup. Contoh tak cukup sejam ke, tak cukup 2 jam ke, mungkin kena reject lah, tapi tak logik lah. Biasanya dah kalau contohnya dah hari ni dah birthday tu consider okey dah lah kan. Tapi untuk detailnya bagi lebih sikit lah beberapa saat. Itu dah kira okey dah. Besoknya dah boleh buka akaun CDS. Itu yang pertama, syarat yang pertama. So, adakah dia perlu ada selit gaji bekerja ataupun tak? Ini depend kepada broker. Ini saya kena cerita detail sikit. Okay? Ini saya kena cerita detail sikit. Saya tambah sikit lah dia punya ni. Anak panah dia ni. Macam ni lah kita buat nak bagi dia nampak cantik sikit kan. Kalau tak ada nak panah kan nanti nampak blur-blur sikit. Okey, ni saya panjangkan bagi nampak lebih menarik. Alamak, saya tertarik anak panah dia. Apa kita letak kat atas ni. So, kalau sekiranya tuan-puan buka akaun saham, nak buka akaun CDS saham dengan Melaka Security, okay? Melaka Security ataupun nama glamour dia M+ lah. M+. M+ ni kalau dia punya logo dia macam ni, M+ macam tu. Itu nama glamour dia kan. Nama sebenarnya Melaka Security. Kenapa M+ letak nama glamour M+? Tadi baru semalam baru branch manager Masa Maju cakap kan,
dia cerita sebab kalau sekiranya Melaka Security menggunakan nama asal dia Melaka Security, dia jadi confused. Orang confused, adakah orang Melaka sahaja yang boleh buka akaun dengan Melaka Security kan? Adakah mesti trade dekat Melaka je kan, begitu kan? Adakah apa ni, orang yang lahir kat Melaka je yang boleh buka, orang yang luar daripada Melaka tak boleh buka? Sebenarnya tak, sebenarnya tak. Cumanya asal origin daripada dia punya headquarters dia ataupun pejabat asal Melaka Security ni memang dia muncul dekat Melaka. Okay, dia muncul dekat Melaka. Tahun 1963 kalau saya tak silap. Dah ada dah sebenarnya. Okay. And then M Plus ni rebranding lah, maksudnya tak nak bagi orang confused lah. Okay. Kalau M Plus ni maksudnya dia umum kan. M tu boleh jadi macam-macam kan, Malaysia ke apa kan. So tak adalah confusing, maksudnya orang Melaka je boleh trade dengan Melaka Security ni, tak adalah macam tu kan. So orang tak confused. Okay. Sekiranya tuan-puan nak buka account dengan Melaka Security, dia tak perlu tengok slip gaji, tak perlu. Okay. So adakah sekiranya kita tak bekerja pun kita boleh buka akaun saham? Saya kena tulis kat sini, M Plus tak tengok, okay, tak tengok slip gaji. Ini kadang orang confused dekat nak gaji berapa bulan ni, nak bagi upload untuk buka akaun. Kalau bank lain saya tak sure, tapi kalau M Plus tak perlu. Okay, tak perlu. Slip gaji tak perlu. Okay. So kalau sekiranya tak perlu slip gaji, adakah student ataupun suri rumah ataupun orang yang tak bekerja boleh buka akaun CDS? Jawapan dia boleh, tapi tuan-puan kena ada annual income, annual gross income. Macam mana? Kalau dekat borang untuk buka akaun CDS, dia ada satu yang bahagian employment tu kan. Yang bahagian employment tu, dekat situ kalau sekiranya tuan-puan tak bekerja ataupun student ataupun suri rumah, tuan-puan tak boleh letak kat situ student ke ataupun suri rumah ke ataupun tak bekerja. Nanti memang kena reject lah borangnya. Sebaik-baiknya ambil others, letak freelance. Okay. Tapi yang paling penting sekali, gross annual income kena ada. Okay, dekat bahagian borang tu nanti gross annual income tu kena masukkan. Katakan kalau suri rumah kan, kalau husband ni bagi nafkah dia mungkin dalam 500 ke 600 sebulan, kalilah 12, takkan husband dia tak bagi duit langsung kan. Ataupun kalau student mungkin ada duit beasiswa ke apa kan, consider sebagai gross annual income. Okay, gross annual income tu kena isi. Nanti dalam borang tu tak ada masalah. So apa yang diperlukan adalah first mesti 18 tahun dan ke atas. Tipu sunat. Dia tak tipu sebenarnya. Cuma kalau kita declare kita adalah student, kita tak ada income. Kita tak ada income, macam mana nak dapatkan gross annual income tu kan? Okay. So slip gaji tak perlu. Yang perlu adalah tuan-puan hanya perlu bagi muka depan bank bank statement sahaja. So apa yang diperlukan untuk melayakkan tuan-puan buka akaun CDS saham ni adalah kena ada bank statement. Okay. So kalau sekiranya kita tak ada bank dekat Malaysia, contoh foreigner kan, foreigner ada pasport. Okay. Kalau ada, saya kena tambah kat sini lah, kena ada IC ataupun pasport. Okay. Kalau tak ada IC ataupun tak ada pasport, memang tak boleh buka. Tapi sekiranya dia adalah foreigner dan dia memang ada alamat menetap dekat Malaysia dan dia ada bank statement salah satu daripada bank dekat Malaysia, maksudnya dia dah buka akaun bank dekat Malaysia dan ada alamat bank tu kan, macam Maybank ke CIMB ke, then dia boleh buka walaupun dia seorang foreigner, tak ada masalah. Okay. Foreigner pun boleh buka akaun CDS. Okay. Bank statement ni tak perlu banyak bulan, tak perlu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, ada nak bagi sampai 6 bulan kan, tak payah. Bank statement ni nak yang muka depan je. Okay, nak muka depan, yang penting dia punya syarat dia nak kena ada apa tau? Nak kena ada nama sendiri, nama penuh lah nama sendiri dekat bank statement tu, kena ada nama bank and then kena ada nombor account bank. Itu je. Kalau ada alamat dekat bank statement tu lagi baguslah, ada alamat. Tak ada pun tak apa, tapi yang penting
kena lengkap 3 ni. Nama penuh kena sama dengan IC, kena ada nama bank, Maybank ke CIMB ke, and then kena ada nombor account bank. Yang ni kena jelas. Okay. Itu je syarat-syarat dia. Sekiranya tuan-puan nak buka akaun CDS dengan Melaka Security lah. Okay, dengan Melaka Security. Kalau broker lain saya tak tahu. Broker lain saya tak tahu. Itu sahaja. So, apa lagi syarat-syarat yang diperlukan untuk melayakkan seseorang trade saham ni? Dia tak boleh seorang yang bankrupt lah. Dia tak boleh kena blacklist. Maksudnya dekat bank dia kena blacklist. Tak boleh. Blacklist ni akan banyak jenis kan. Yang tu saya tak sure secara detail, tapi M+ akan buat search tau. Dia akan search apa dia panggil tu Kalau orang bank dia tahulah kan. Dia akan tengok nama tu ada blacklist dengan bank ke tak. Tidak diisytiharkan muflis lah. Saya tulis dekat situ, tidak diisytiharkan muflis. Tapi kalau macam account bank kena sekat ke apa semua tu, biasanya muflis lah kan. So yang penting dia tidak diisytiharkan muflis. Kalau tak muflis, walaupun tak bekerja, still masih boleh trade lah. Okay, still masih boleh trade. Si Chris tu itulah saya tak mahir sangat bab ni. Si Chris semua tu kan. Okay. So syarat dia simple. Tak semestinya tuan-puan adalah warga negara Malaysia. Kalau tuan-puan warga negara asing pun, Brunei ke, Singapura ke kan, Indonesia ke, Thailand ke, yang duduk kat Malaysia tapi ada account bank dekat Malaysia dan ada alamat menetap, registered address lah kan, alamat surat menyurat, dan ada pasport yang sah, dah boleh buka akaun CDS. Okay? Dah boleh buka akaun CDS. Sekarang senang. Just tekan online je. Tekan je link online, dah boleh buat online dah, tak ada masalah. Okay, semua bank statement boleh upload online, gambar IC depan belakang boleh upload online. Kalau pasport pun dia nak gambar pasport yang jelas lah depan belakang, upload online dah boleh buka. So biasanya kalau buat online punya registration, M+ akan ambil masa dalam lebih kurang 3 minggu lah, 3 hingga 4 minggu. Paling lama pun 4 minggu lah kalau tak ada apa-apa masalah kan. Then dah boleh trade dah. Okay, dan dah boleh trade. So basically, untuk menjawab persoalan ini, adakah pelaburan saham ni sesuai untuk semua orang? Dari segi nak buka akaun CDS, dia tak sesuai lah untuk semua orang, sebab sekiranya tuan-puan dah berumur macam tuan-puan umur 17 tahun, masih belum layak lah kan. 18 tahun ke bawah tak layak. So tapi maksimum umur, katakan tuan-puan hari ini berumur 95 tahun tapi baru nak buka akaun CDS, boleh, tak ada masalah. Ke atas tak ada masalah, ke bawah je, bawah 18 tahun sahaja yang tak layak. Okay. And then kalau dekat borang tu dia cuma ada 2 gender je lah. Dia ada male and female. Dia tak ada yang tengah-tengah. Dia tak ada she-male ke apa, tak ada. Okay. Apa lagi? Bank statement. Okay, bank statement. Ini ada isu sikit tau. Bank statement ni, kalau sekiranya tuan-puan pakai BSN, ini ada masalah sikit dengan M+ punya registration. Sebab BSN, dia punya nombor dia panjang. Dia tak muat dekat sistem M+. So kalau sekiranya tuan-puan ada BSN sahaja, tapi nak buka akaun CDS ni M+, memang akan ada problem. So sebaik-baiknya kena buka lah bank lain. Biasanya ramai yang saya nampak, kebanyakan saya punya klien pakai sama ada Maybank, CIMB ataupun bank Islam. Ni yang 3 yang paling utama lah yang digunakan kebanyakannya. Kalau Maybank tak ada masalah sebab kita boleh download terus dia punya online bank statement, capture screen bahagian muka depan je dia punya bank statement tu dah okey dah. Sama dengan CIMB kan. Cuma CIMB kena apply. Okay, CIMB kita kena apply untuk dapatkan bank statement. Kalau tak dapat bank statement yang online tu, boleh cari dia punya muka depan yang ada nama bank dengan ada nombor account. 3 tu dah okey dah. Tak semestinya bank statement yang apa ni, yang proper punya macam tu. Okay. Okay, lain-lain tak ada apa-apa masalah lah ya. Dia tak tanya apa ni, sihat ke tak sihat ke apa semua. Cumanya sekiranya tuan-puan ada
ahli keluarga yang bekerja dengan M+, itu kena inilah, kena clarify. Okey, satu lagi, sekiranya tuan-puan nak buka account under orang lain. Dia sebenarnya tak boleh kalau kita buka akaun under orang lain, tapi sekiranya kita menjadi nomini penama, contoh kan kita buka akaun wife, okay? Kita buka akaun wife, dekat borang M+ tu ada satu bahagian dekat situ dia tulis kita boleh declare yang kita akan menggunakan akaun CDS ini. Okay? So kita boleh declare kat situ. Kita letak nama kita lah, nama kita dan nombor kontak kita untuk mengatakan yang kita akan run akaun CDS ini, dan dalam masa yang sama owner kepada akaun itu masih lagi bertanggungjawab lah apa-apa hal yang melibatkan akaun tersebut. M+ akan call owner kepada akaun tersebut juga. Okay? Tapi kita dah declare siap-siap yang kita akan kita adalah orang yang akan runkan trading account tersebut. Okay? Macam tu. Okay, so setakat ni ada soalan tak? Ini memang very basic lah. Adakah pelaburan saham ni sesuai untuk semua orang? First, jawapannya adalah tak sesuai untuk semua orang. Itu dari segi kelayakan sahaja kan. Belum lagi masuk dari segi planning, trading plan, emosi, dia punya matlamat dan sebagainya kan. Ataupun dia punya matlamat kewangan dia macam mana kan. Okay. So, dari perspektif teknikal, ini adalah perkara yang akan dia filter lah kan. Maksudnya 18 tahun ke atas sahaja yang tidak muflis, yang ada bank dekat Malaysia. Bank dia tu at least kalau dia macam contoh bank dia dah dormant kan. Bank dia dah dormant, maksudnya dia dah lama tak pakai. Selagi mana bank tersebut belum mati, masih boleh lagi lah. Masih boleh lagi. Yang penting just call je lah bank tu kan, hidupkan balik, aktifkan balik account bank tu, then dah boleh pakai dah. So, untuk nominee account, sebaik-baiknya nominee account dipanggil nominee ke proxy? Dipanggil proxy biasanya. Sebaik-baiknya ada hubungan lah, contoh macam suami isteri ataupun anak beranak kan, mak ayah ataupun adik-beradik yang ada hubungan yang kita boleh declare yang kita ada perhubungan dengan individu tersebut. Kalau macam suami isteri kan dia ada sijil nikah kan. Kalau adik-beradik kita ada sijil kelahiran yang mengatakan kita dilahirkan oleh siapa kan. Kalau mak ayah pun ada juga, kita boleh tunjukkan sijil kelahiran tu kan. Macam tu. Okay. So ada dia punya itulah kriteria dia. Okay. So seterusnya, adakah pelaburan saham ini sesuai untuk semua orang? Yang ni kita nak tengok apakah matlamat. Okay, yang ni kita nak kupas dari segi matlamat. Okay, dari segi matlamat. Macam mana kita nak membezakan, adakah sekiranya dah tak ada isu dari segi teknikal, semua orang layak untuk buka akaun saham. Dari segi matlamat, adakah pelaburan saham ini sesuai dari segi matlamat untuk kita panggil apa? Sama ada dia nak financial freedom ataupun dia nak duit kopi ataupun dia nak passive income dan sebagainya. Apakah matlamat keuangan dia? Okay, matlamat keuangan dia. Okay. Jadi kita kena bahagikan kepada 3 jenis matlamat. Biasanya kita bahagi macam ni je lah. Satu short term, satu medium term dan satu long term. Okay. Biasanya kalau dari segi short term ni orang yang tak sabar. Okay. Orang yang tak sabar, dia nak duit cepat. Dia nak duit cepat. Adakah salah dalam pasaran saham sekiranya kita nak buat duit cepat? Tak salah sebenarnya kan. Tapi adakah sesuai sekiranya tuan-puan nak dapatkan duit cepat melalui pelaburan saham? Pun tak salah juga sebenarnya. Saya pernah dengar kupasan oleh Datuk Dr. Daud Bakar, seorang penasihat syariah SAC, Syariah Advisory Council Bursa Malaysia. Bila ada orang tanya dia, okay, ada orang tanya dia, adakah jual beli intraday ataupun scalping dalam pasaran saham ni
dikategorikan sebagai tak syariah ataupun dikira sebagai gambling ataupun tak syariah. Nah, cuba tuan puan jawab. Siapa cakap jual beli intraday ataupun scalping di pasaran saham adalah tak syariah? Tekan X. Siapa cakap tak syariah tekan X. Siapa cakap syariah tekan S. S syariah. Cepat-cepat respon. Siapa cakap syariah tekan S. Siapa cakap tak syariah tekan X. Semua cakap S. Okey, semua cakap S. Maksudnya semua jelas kan? Semua jelas kan? Okey. So, apakah alasan dia? Alasan dia macam ni. Okay, alasan dia macam ni. Very simple. Contoh kan, sekiranya kita beli satu barang. Kita beli satu barang. Biasanya, saya ambil contoh lah. Ini saya ambil satu contoh. Saya beli iPhone. iPhone katakan iPhone 15 lah. Saya beli iPhone 15. Dah ada ke belum iPhone 15? iPhone 15X. Okay. Saya beli iPhone 15X. Saya baru je beli kan. Saya baru beli kat kedai. Baru je beli. Pakai-pakai dalam 10 minit macam tu. Cakap tak best lah iPhone 15X ni. Lepas tu tiba-tiba saya cerita-cerita dengan member. Adalah yang berkenan nak beli iPhone 15X. So katakan saya beli iPhone 15X ni, saya beli murah sikit lah. Saya beli dapat harga diskaun kan. Contohnya dalam 3,500 lah. Dapat harga diskaun sikit. Okay, harga sebenar mungkin 4,000 kan. Harga sebenar mungkin 4,000. So member cakap, dia berkenan lah nak beli. Dia sanggup lah bayar mahal sikit pun tak apa. Dia nak beli 3,600 lah. Okay, mahal 100 je kan. Dia cakap dia nak beli jugalah. Dia cakap dia macam malas lah nak cari-cari kan. Kita dah lama usaha kan. Tiba-tiba dapat diskaun murah. So tiba-tiba dia nak beli. Kita pun cakap boleh juga. Untunglah 100 kan. Kita pun jual kat member tu. Jual lah up sikit lah. Up sikit 100. Tapi kita baru je pakai iPhone tu 10 minit je. Baru on, baru test-test semua tu kan. Tiba-tiba member nak beli kan. Kita pun jual lah. Dia pun bayar lah kat kita. Dia pun bayar lah. Tak kisahlah transfer online ke bayar cash tu lain cerita lah kan. Nak bayar 2 kali ke 3 kali ke. Adakah urus niaga ini patut syariah? Cepat tuan puan jawab apa? Tapi dah jawab dah pun kan, semua dah jawab SS dah kan. Urus niaga ni patut syariah. So bayangkan yang kita beli ni adalah saham. Katakan kita beli saham iPhone. Okay, kita beli saham iPhone. Kita beli saham iPhone. Bila saham iPhone naik sikit lah Okay, naik sikit. Apple lah, bukan iPhone. Mana ada saham iPhone kan, saham Apple lah Apple yang buat iPhone kan. Saham Apple. And then dia pun naik lah. Katakan dia naik 1%. Okay, dia naik 1% sikit sangat. 2% lah Dia naik 2% dalam tempoh katakan setengah jam lah. Lepas setengah jam je lepas kita beli. Setengah jam, 30 minit. Okay. Dia pun naik 2%. Kita pun cakap dah naik lah. And then dah ada pun seller memang sentiasa ada kan dekat pasaran. Buyer pun sentiasa ready kan. Kita pun jual saham Apple tersebut. Kita untung sebanyak 2% dalam tempoh 30 minit. Okay. So konsep yang sama. Okay, konsep yang sama. Intraday jual phone. Sama lah macam konsep apa ni, kalau stok baru masuk kan. Stok baru je sampai, tak panas-panas lagi kan, stok baru sampai. Contoh produk yang viral kan. Biasanya produk yang viral ni apa contoh phone lah macam telefon lah kan. Baru je buka kedai jual iPhone tu, orang dah beratur, dah berebut kan. Baru buka pintu je orang dah beratur berebut kan. Tak sampai sehari pun dah habis dah. Sebarang panas kan. So dari segi syariah dia sebenarnya tak ada isu. Dia tak ada macam isu gambling dan sebagainya. Sebab kita tak tahu jangka masa singkat tu, jangka masa pegangan singkat tu berapa singkat. Okay? Dalam syariah dia tak ada sedetail
berapa singkat nak cakap benda tu baru jadi syariah? Adakah perlu setengah jam? Adakah perlu sejam baru dia syariah? Adakah perlu 15 minit? Adakah perlu seminit? Adakah perlu 5 minit? Tak ada. Okay, dia tak ada tempoh duration, pegangan berapa lama yang akan menjadikan sesuatu dagangan ataupun jual beli itu syariah, tak ada. Okay? Sesingkat beberapa saat pun dah, sekiranya ada akad jual dan beli, itu dah kira syariah dah. Okay? Unless kalau memang purely kita beli saham tu memang kita beli saham itu memang tak syariah lah. Contoh kita beli saham Genting kan, kita dah tahu dah Genting tu memang purely non syariah punya saham. Kita pun belilah Genting. jual beli kan. Dia dah jadi tak syariah lah dekat situ kan. Nah, contohnya macam kita beli contoh kita beli arak lah kan, beli arak jual arak. Macam tu. Okay? Benda tu dah tak syariah, kita pun terlibat dalam benda tu, ya itu memang jadi kesalahan lah. Okay? Okay. Adakah pelaburan saham sesuai untuk semua orang dari segi matlamat kewangan kalau sekiranya dia nak short term? Okay, kalau dia nak dapat jana pendapatan dalam tempoh masa yang singkat. Kalau sekiranya dia memang matlamat kewangan dia nak beberapa ratus ringgit sahaja dalam sehari ataupun beberapa ratus ringgit sahaja dalam seminggu, kalau melalui pasaran saham, boleh ke tak boleh dia buat? Itu rakan-rakan ahli group yang rakan-rakan ahli group yang dah trade lama kan. Boleh ke tak boleh melalui pasaran saham, logik ke tak logik, sekiranya dia punya matlamat short term dia nak buat katakan 300 sehari. Boleh ke tak boleh? Ada possibility boleh buat ke tak boleh buat? Logik ke tak logik? Siapa yang dah ada akaun CDS, logik ke tak logik? Logik kan? Even ada je yang dapat 1000 sehari kan, ada yang dapat 500 sehari kan. Boleh kan? Boleh sangat-sangat boleh sangat-sangat. Itu cuma kita cuma perlu fine tunekan dia punya teknik je kan. Fine tunekan dia punya teknik dan strategi sahaja untuk melayakkan kita, untuk membolehkan kita dapat capai matlamat kita. Okay, dari segi short term. Okay. So, dari segi matlamat kewangan, sekiranya dia just nak tambah duit, orang panggil duit geli-geli kan. Untuk short term, boleh. Okay, boleh. Untuk pasaran saham boleh. Dia tak ada istilah kita wajib kena peram sebulan. Kita wajib kena peram seminggu, tak ada. Okay? Dari segi matlamat kewangan, memang boleh. Okay? Kalau macam ASB, kita nak masuk duit hari ni, besok kita dah nak keluarkan duit. Dapat commission ke tak? Obviously tak dapat lah kan. Macam unit trust pun lebih kurang. Okay, unit trust most probably dapat. Okay, most probably dapat. Tapi unit trust memang nature dia kena long term. Okay, dia punya nature dia kena long term baru nampak. Macam gold, kalau sekiranya tuan-puan simpan emas kan, boleh. Dan sebab harga emas ni dia bergerak naik turun, dia fluctuate kan. Dia naik turun kan. Tapi naturally gold investment ni dia punya sifat semula jadi dia adalah untuk long term. Dia untuk preserve kita punya capital kan. Ataupun dia dipanggil sebagai apa ni? Gold tu sendiri dia adalah penyelamat lah kan. Macam nak backup kita punya pelaburan. Macam mana saya nak cakap kalau orang-orang yang ada gold ni banyak ni dia backup lah. Dia lebih kepada backup. So dia fungsi dia adalah macam sponge, macam span untuk backup. So dia untuk kita trade dia dekat pasaran boleh untuk fluctuation kan. Tapi kalau dari segi fizikal dia adalah untuk long term. Okay, dia untuk long term. Kalau macam saham ni short term pun boleh. Okay, short term pun boleh. So maksudnya kalau sekiranya tuan-puan punya matlamat kewangan nak short term, sesuai ke tak sesuai? Obviously sesuai lah untuk pasaran saham kan. Tetapi masalahnya ramai orang yang nak kaya cepat tapi tak kaya-kaya juga. Maksudnya nak kaya cepat tapi pergi masuk scam, pergi masuk apa ni? Macam-macam jenis scam yang ada kat luar sana.
Kenapa jadi macam tu? Sebab mereka tak pernah tahu apa itu pelaburan yang halal dan sah dekat pasaran. Okay, mereka tak pernah tahu pun sebenarnya apa itu pelaburan saham. Mereka tak pernah tahu apa itu pelaburan emas. Mereka tak pernah tahu apa itu unit trust. Mereka tak pernah tahu benda-benda macam tu. Macam-macam kan. Pak Mantelo lah, Tok Belagak lah, apa lagi. Macam-macam lah, saya pun pening. Okay. Dari segi short term, pelaburan saham sesuai. Kalau sekiranya tuan-puan nak fokus untuk short term, boleh. Okay, boleh. Okay. And then, kalau sekiranya medium term, matlamat kewangan, contoh kita nak capital kita berkembang dalam masa medium term, contoh macam beberapa bulan. Contoh kita hanya nak dalam tempoh setengah tahun saja. Saya letak kat sini medium lah. Medium term. Medium term. Contoh dalam 6 bulan. Contoh lah. Contoh 6 bulan. Boleh tak? Boleh tak? Jawapannya obviously memang boleh lah. Obviously memang boleh, dan secara dari segi technically, seorang traders yang swing sebenarnya dia punya ROI, dari segi return of investment dipanggil ROI, sebenarnya ROI swing ni biasanya lebih tinggi lah berbanding short term. Short term ni dia ada beberapa teknik lah untuk short term kan. Untuk short term, kalau dalam pasaran saham, kita ada teknik, beberapa teknik. Saya panggil, kita ada scalping. Scalping ni yang very very short term lah. Maksudnya beberapa minit pun dah beli dah jual dah. Kita ada intraday. Intraday ni beli hari yang sama, jual hari yang sama. Jadi kita ada BTST. BTST, buy today, sell tomorrow. Maksudnya dia beli hari ini, besoknya dia jual. Pun boleh. Okay, pun boleh. Tak ada masalah. Dalam pasaran saham tak ada minimum time kita nak pegang berapa lama kan. So setiap satu teknik ni, scalping ni, sama ada scalping ataupun intraday ataupun BTST, setiap satu dia ada kriteria dia lah. Dia ada dia punya rukun-rukun dia, ataupun dia ada teknik yang kita kena follow lah. Sebab kalau kita just suka hati je beli dan jual macam tu, kita tak tahu pun apakah dia punya signal nak masuk, apakah signal nak keluar kan. Kita just main rasa-rasa je. Biasanya yang rasa-rasa ni memang akan ke laut. Dia kalau kita agak-agak rasa-rasanya, rasa-rasa ikan, ke laut lah kita kan. Ke laut dalam sekali cut loss dan rugi, tak sampai beberapa bulan modal pelaburan semua dah habis. Kita pun cakap pasaran saham ni penipu. Selalunya macam tu kan. Tapi bila tengok member kat sebelah, kenapa kau dapat 10%, kenapa kau dapat 20% kan. So dia back to basic lah, back to basic. Yang penting once kita dah faham teknik, kita dah cukup pengalaman, dah cukup kajian saham tersebut, insya-Allah one day kita akan consistently berjaya. Okay? Cuma dia akan ambil masa lah, itu cerita lain. Nanti kita akan go through banyak lagi. Kita akan discuss. Ini baru tajuk pertama je. Okay? Ini adalah kupasan tajuk pertama. And then sekiranya tuan-puan suka lebih nak yang relax, maksudnya katakan sekarang bulan 3 kan, kita beli pada bulan 3. So bulan 3, 4, 5, 6, 7, bulan 7 kita nak jual. Sebenarnya itu lebih bagus sebenarnya, sebab kita bagi masa untuk capital kita grow. Kita tak bagi pressure kepada diri kita sendiri. So maksudnya kita tak stres, duit kita yang dekat dalam account tu pun tak stres. Maksudnya duit kita tidak ditendang keluar masuk dalam portfolio. Okay? So kalau sekiranya kita short term, tak ada masalah ya. Short term memang tak ada masalah. Boleh. Nak duit cepat boleh, tak ada masalah. Tapi kita kena cepat. Kita kena cepat. And then pergerakan duit tu cepatlah. Keluar masuk cepat. And then kalau pergerakan tu berlaku dengan cepat dan pantas, dia punya cost yang terlibat macam brokerage fee, stamp duty, clearance fee pun akan meningkat. Okay? Akan meningkat. Disebabkan oleh frekuensi lah sebenarnya. Okay? Tapi sekiranya kita slow down sikit kita punya rate of transaction, and then kita macam hold lama sikit, ambil masa, ambil kita punya own sweet time untuk duit kita berkembang, most probably ROI kita akan lebih tinggi berbanding dengan
kita punya scalping intraday dan BTST. Sebab untuk scalping intraday BTST dia punya target dia tak banyak. At least dalam 2 hingga 5% je sekali trade. Okay? Kalau untuk swing, kita akan target ROI lebih tinggi. Biasanya more than 10% lah. Okay? More than 10%. Kita nak more than 10%. And then dia punya tempoh masa untuk kita swing, untuk kita hold, beli dan kita beli sesuatu saham tu and then kita pegang je saham tersebut, tak jual-jual. Mungkin 5-6 bulan kemudian baru kita jual. Most probably kita akan dapat 10% dan lebih lah. Kebanyakannya lebih lah. Tapi dengan syarat utamanya adalah jangan silap beli. Sebab tu saya selalu tekankan dalam pasaran saham ni dia ada 3 soalan yang kita kena jawab. Okay? 3 soalan ni kalau sekiranya tuan-puan berjaya jawab 3 soalan ni, okay, 3W 1H. Kalau tuan-puan berjaya jawab 3 soalan ni, insya-Allah tak ada masalah. Okay? Insya-Allah tak ada masalah. Soalan pertama, what to buy. Nanti kita akan kupas lagi dan lagi lah. Soalan yang kedua, when to buy. Okay? What to buy ni nak beli saham apa? Nak beli saham apa? Banyaklah kan dia punya kriteria dia kan. Nak tengok melalui teknik analisis pun boleh. Nak tengok teknik analisis kan, TA. Nak tengok melalui fundamental analysis pun boleh. Nak tengok melalui value investing analysis pun boleh. Tak ada masalah. Okay? Banyak cara. Bila nak beli? Bila nak beli ni pun orang akan tekankan timing. So biasanya untuk bila nak beli ni, kalau tuan-puan adalah seorang traders yang memang beli berdasarkan price movement, pergerakan harga, kena tengok chart, kita akan beli berdasarkan technical analysis. Kalau sekiranya tuan-puan seorang investor yang membuat pembelian berdasarkan quarter report ataupun annual report ataupun apa-apa yang melibatkan fundamental changes of the company, kita akan berdasarkan report dan kita boleh buat pembelian berdasarkan fundamental analysis. Ini kena cerita lain lah. Trade ni boleh buat SL atau BE. SL tu apa? BE tu apa? Support. SL apa? Stop loss ke apa? BE tu apa? Breakout. Saya tak berapa faham sangat. Oh, stop loss atau break even. Boleh kalau M plus ada stop loss, dia dah automatic dah ada stop limit. Break even je tak ada. Break even kalau M plus ni dia sama ada kita pilih salah satu. Kalau kita dah queue untuk stop loss, sekiranya harga naik lebih tinggi dan dia memang dah tak nak cecah dah bawah, dia tak nak drop balik dah, memang akan naik lebih tinggi je. Kalau sekiranya kita nak jual, kita kena cancelkan yang stop loss tu, baru kita boleh queue ke atas untuk jual. Sebabnya ini sebenarnya lebih detail saya akan cerita dekat sini sebenarnya. Mana ni? Yang review trading platform ni. Ni. Tak apa, saya kupas dulu kat sini. Saya habiskan dia dulu, nanti saya ulang balik itu. Yang ketiga, when to sell. Okay, when to sell. Apabila kita dah tahu 3 soalan ni, insya-Allah kita tak ada masalah dah. Okay. And then yang keempat, how lah. How to buy and sell lah. Okay, how ni saya tambah lah. Biasanya kita kena tahulah macam mana nak tekan kat mana kan. Dah buka akaun CDS tak tahu pula nak tekan kat mana. Kadang trading pin dengan password pun tak tahu lagi yang mana satu kan. Kalau M plus trading pin tu password lah. Login password yang sama kan. Okay, nak deposit duit macam mana kan. Nak withdraw pula kalau dah untung macam mana kan. Nak pilih counter-counter apa semua macam mana. Nak baca platform tu sendiri macam mana. So banyak benda lagi yang kita kena belajar lah sebenarnya kan. Tapi itu tak apa. Slowly. Yang penting sekarang ni kita faham dulu. Adakah kita ni layak ke tak layak nak trade saham ni kan. Okay. Kembali kepada soalan tadi. Dia macam ni. Apabila kita beli saham. Okay, kita beli lot. Okay, kita beli lot saham. Katakan kita beli 100 lot. Okay, 100 lot. Saham A. Okay, saham A kita beli 100 lot. So kita pun queue untuk stop limit. Pada harga di bawah, dia mesti wajib bawah daripada harga beli. Okay, mesti harga queue bawah daripada harga beli. So apa yang terjadi adalah
100 lot saham yang kita beli ni, kita dah gunakan dia, kita dah queue dekat sini 100 lot. Okay. Kita dah queue dekat situ 100 lot. So saham yang kita beli 100 lot tersebut, 100 lot ni dia bersamaan dengan 10,000 unit lah. Saya buat macam ni. Satu lot bersamaan dengan 100 unit kan. Kalau 100 lot kali 100 lah, kali 100 unit. Bersamaan dengan 10,000 unit. Okay, tu cara kira ada. Okay. So, kalau kita dah queue, okay, kita dah queue 100 lot tadi dekat stop limit. Okay, kita dah queue saham tu kita dah queue dekat stop loss. Okay, queue dekat stop loss 100 lot. So, saham-saham tersebut dah berada pada queue tersebut. Jadi saham-saham tu dia beratur kat situ untuk dijual sekiranya dia hit harga stop loss. Okay, ini teknikal sikit lah. So, kalau sekiranya kita nak queue lagi sekali untuk jual, kita dah tak ada saham dalam pegangan kita sebab saham tu kita dah queue untuk stop loss. Okay, so kita dah tak boleh nak jual sebab saham sekarang sedang queue. Yang 100 lot yang kita beli, kita cuma beli 100 lot je, kena ingat. Saham yang ada dalam tangan kita sekarang 100 lot. Dan saham yang 100 lot tu kita dah queue untuk stop loss ataupun stop limit lah istilah dia kan. So kita dah tak ada saham lain dah. Stop limit 100 lot tu kita dah queue. So sekiranya kita nak jual, okay, sekiranya harga naik lebih tinggi, katakan dia macam ni. Tujuan kita buat stop loss ni, katakan saya buat macam ni Katakan ini adalah kita punya entry price. Okay, kita entry dekat sini. Okay, stop loss mesti di bawah. Kita letak dekat sini harga stop loss. Okay, stop loss. So, sekiranya harga bergerak turun and then cecah stop loss, dia akan trigger lah, maksudnya dia akan jual automatically, kita dah selamat. Sekiranya harga turun lagi, dia dah match dekat sini, kita dah selamat dah modal kita daripada rugi lebih teruk. Sekiranya berlaku sebaliknya, daripada harga entry ni dia naik ke atas, tapi kita dah queue stop loss dekat sini 100 lot. Okay, 100 lot. Apa yang berlaku, 100 lot ni dia dah queue kat sini. Tiba-tiba kita nak jual dekat sini apabila dia naik. Kita nak queue dekat sini 100 lot tak boleh. Sebab kita akan ada negatif 100 lot lah kat sini kalau kita queue dekat situ. So maksudnya tak boleh lah. Sebab lot sekarang sedang beratur dekat sini. So apa yang kita kena buat, kita kena cancelkan yang ni. Barulah lot ni kita boleh queue dekat sini. Okay. So kita kena stopkan ni sebab kita cuma ada 100 lot je. Mana kita boleh queue 2 kali. Kalau kita ada 200 lot, bolehlah kita jual 100 lot kat sini dan kita stop loss kat sini 100 lot. Tu boleh kalau 200 lot. Tapi kalau kita cuma ada 100 lot sahaja, kita kena cancelkan ni dulu, barulah kita boleh jual dah kat sini 100 lot. Sebab kita cuma ada 100 lot sahaja. Okey, faham ke tak faham? Faham? Tekan 1. Faham ke tak ni? Tak ada respon pun. Okey. Saya letaklah kat situ So at least tuan-puan boleh tengok balik nanti. Itu cara mudahnya lah Nanti kita akan discuss lebih detail nanti dalam sesi platform familiarization lah. Nanti saya akan cerita detail sikit berkenaan dengan platform. Dia sebab apa yang kita pegang yang ada dalam tangan kita. Kalau kita pegang 100 slot je lah kita boleh jual. Dia tak boleh nak jadi double kan. Sebab dia bukan collateral. Cancel tak ada charge. Selagi mana dia tak match, dia tak charge. Once dah match baru kena charge. Kalau kita beli 2 kali boleh. Dia naik lagi kita beli. Boleh, tak ada masalah. Boleh. Itu maksudnya kita just top up je lah. Top up je pegangan saham yang kita ada. Contohnya kita dah beli 100 lot kan. Harga kat bawah ni harga kat sini kita beli 100 lot. And dia pun naik sikit. Kita pun cakap nak naik lagi tinggi lah.
kita pun top up, kita pun tambah lagi 100 slot. So total kita akan ada 200 slot. So kalau dia dah naik tinggi macam ni, kita dah boleh jual kat sini 200 slot lah sebab kita dah ada 200 slot. Tak ada masalah. Cuma harga dia akan average lah. Harga tu akan di-averagekan. Brokerage fee pun akan di-averagekan. Macam tu. Okay. So. Okay. Dari segi kita kembali kepada tajuk. Dah nak pukul 11 lah. Kejap lagi kita bersurat lah. So ROI lebih tinggi untuk dia. Jadi kita start dari first ke atau harga kedua? Kita jadi dia kira start, tak, dia akan tambah dua-dua harga, dia akan averagekan. Harga first dengan harga second akan ditambah, dengan lot sekali dia akan averagekan. Dia mungkin bagi dua lah macam tu. Okay. So kita akan dapat harga average, kita tak akan dapat harga first atau harga second. Okay, so untuk medium term, kalau sekiranya tuan puan bukan jenis yang jantung kuat, dia melibatkan jantung tau. Untuk trading ni dia melibatkan jantung. Kalau jantung tuan puan ada kelemahan tak kira lah, mungkin tuan puan ada kelemahan jantung dari segi emosi ke kan, jantung tu memang tak tahan lah. Nak nampak harga naik sikit je pun dah terus nak jual dah. Tuan puan tak sesuai untuk intraday. Tuan puan tak sesuai untuk intraday, tak sesuai untuk scalping. Tuan puan lebih sesuai untuk long term. Long term ni lebih kepada sama ada 6 bulan ataupun setahunan ke atas. Sekiranya matlamat tuan puan adalah untuk capital gain dan wealth creation. Okay, wealth untuk kekayaan. Okay, wealth creation lah ya. Memang sesuai untuk long term betul-betul lah. Long term betul-betul. Inilah yang Warren Buffett cakap, if you cannot make money during your sleep, you will have to work for the rest of your life. Ini adalah apa yang Warren Buffett pegang, sebabnya apabila dia beli saham Coca-Cola, dia tak pernah jual saham Coca-Cola tu dalam sampai sekarang dah 30 tahun lebih dah. Daripada harga Coke masa tu dia beli $90 dah jadi beratus-ratus dolar dah sekarang. ROI dia dah beribu-ribu %. Okay? So pegangan dia forever lah. Untuk Warren Buffett, dia tak tengok price. Okay? Dia langsung tak tengok harga saham. Dia tengok bisnes. Selagi mana bisnes syarikat tersebut bagus, dia akan hold saham syarikat tersebut. Selagi mana bisnes dia bagus dan perform. Selagi mana syarikat tu boleh menjana keuangan dan ada prospek masa depan yang bagus, dia pegang je lah. Sebab dia beli syarikat, dia tak beli saham. Okay? Itu Warren Buffett punya style lah. So contoh, kalau Warren Buffett nampak, katakanlah dekat Malaysia ni ada satu syarikat yang jual contohnya jual ayam, katakan syarikat ni jual ayam. Dia nampak rakyat Malaysia ni memang kuat betul lah makan ayam kan. Semalam baru je order KFC, lepas tu order pula ayam goreng McD, lepas tu pergi pula kedai ayam goreng RM1, lepas tu beli pula ayam tu, beli pula ayam ni kan. Hari-hari makan ayam. Lepas ayam panggang, buat pula ayam gulai, lepas tu buat pula ayam rendang, buat pula ayam, semua ayam lah kan. Dalam menu harian ada ayam. Maksudnya rakyat Malaysia ni memang pemakan ayam tegar. So dia cakap kalau dia beli saham ayam kat Malaysia ni mungkin boleh kaya kot, orang Malaysia ni kuat makan ayam. Dia pun belilah saham syarikat ayam. Tapi dia bukan beli berdasarkan harga saham tu. Dia beli syarikat itu sebab dia nampak potensi syarikat itu akan berkembang. Mungkin kalau ada ladang di satu negeri, mungkin dia akan berkembang jadi ladang di setiap negeri ada ladang ayam. Mungkin lebih kurang macam tu. Dia pun beli syarikat. Selagi mana syarikat itu berkembang, menghasilkan keuntungan dan ada demand, selagi itulah secara tak langsung harga saham akan meningkat dari masa ke semasa. Itu yang Warren Buffett punya style. Okay, dia tak beli saham berdasarkan harga, dia beli syarikat. Dia tak kisah pun harga berapa, asalkan harga tersebut bagus untuk dia. So dia punya istilah dia, kalau Warren Buffett ni kan, kalau tuan-puan dah belajar tentang Warren Buffett ni, dia ada satu istilah yang dipanggil sebagai buy a wonderful company at a fair price. Okay.
So dia galakkan kita beli a wonderful company at a fair price berbanding buy a fair company at a wonderful price. Maksudnya dia lebih tekankan syarikat itu yang bagus daripada harga saham. Tak semestinya harga murah syarikat tu bagus, tak semestinya harga tinggi syarikat tu tak bagus. Macam tu lah lebih kurang. Okey. Okey, setakat dia okey tak? Boleh faham tak apa yang saya berceloteh pada malam ini? Dah nak pukul 11 dah. Mana lebih baik, average down ataupun average up? Itu bergantung kepada tuan puan punya style lah. Okay? Nak average down boleh. Yang penting bagi masa. Okay? Kalau nak average down boleh. Bagi masa yang mencukupi untuk harga bergerak. Okay? Nak average down. Nak average up pun boleh. Nak average up pun boleh. Tapi tengoklah apa tuan puan punya ni. Kalau sekiranya tuan puan nak long term kan. Kalau nak, maksudnya kita nak beli saham tu untuk jangka masa yang panjang betul. Contohnya, saya buat macam ni lah. Contohnya kita pilihlah satu syarikat. Contohnya syarikat ABC lah. ABC. So, harga saham dia bergerak macam ni. Okay. Tapi kita dah nampak yang ini kira tahun lah. Tahun 1, tahun 2, tahun 3. Ini tahun. Tahun 4, tahun 5. Kita dah kaji dah syarikat ni. Dari segi fundamentally bagus. Okay. Fundamental dia bagus, business dia bagus, produk dia bagus, demand 5 hingga 10 tahun akan datang pun ada demand lah. Contohnya dia produk business berasaskan semiconductor lah katakan. Semiconductor memang akan ada demand sebab kita kan akan masuk ke dunia 5G kan. 5G ni banyak lah, kita akan gunakan gadget dan sebagainya yang akan gunakan semiconductor kan. So kalau sekiranya tuan puan memang nak average down, so kita boleh buat macam ni lah. Mungkin tuan puan pernah beli pada tahun pertama. Okey, pendek beli tahun kedua, beli tahun ketiga, beli tahun keempat, beli tahun kelima dan beli tahun keenam. So ini adalah investor punya style. Okay, investor punya style dia hanya top up. Tapi dengan syarat, dengan syarat FA ataupun fundamental syarikat bagus. Company buat untung. Company ada strong background business model yang bagus, management yang bagus, keuntungan yang bagus, future prospect yang bagus. Okay? Boleh buat macam ni. Sepanjang tahun ni just top up. Sebab sekiranya keuntungan syarikat meningkat dari tahun ke tahun, dia punya intrinsic value syarikat akan meningkat. Okay? Ini kita akan cerita bab lain. Okay? Dia akan meningkat. So slowly one day harga akan meningkat. Okay? Cumanya kena bagi masa. Ini konsep average down lah. Average down yang sebenarnya. Ini konsep average down yang sebenarnya. Dia bukan macam ni. Selalu orang salah macam ni kan. Selalu orang salahnya. Yang selalu orang buat kesalahan adalah dia beli syarikat ABC ni. Katakan syarikat ABC. Dia beli pada harga dekat sini. And then dia put average down. Sampai kesudahlah average down ni kan. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, entah bila nak naiknya. Average down. Last sekali sini dah bankrupt dah. Nah, itu konsep yang salah. Okay. Macam mana cara kita nak tahu average down tu betul ke salah? Antara salah satu caranya adalah kita kena kaji background syarikat. Kalau syarikat strong dari segi fundamental, boleh nak average down, tak ada masalah. Okay. Yang kedua, dari segi teknikal. Kalau kita dapat kaji dia punya pergerakan chart, kita dah nampak dia adalah fasa correction, dia akan buat correction. Kita boleh average down kan? Yang penting kita kena tahu bila dia akan buat correction sebab harga memang akan ada correction. Kalau dia drop, dia buat bearish punya trend, dia akan ada correction menaik ke atas. Tak kira sama ada time frame besar ataupun time frame kecil. Nah, ini yang dah detail lah. Nanti kita akan kupas detail next time. Tapi saya akan kupas untuk ahli group je lah. Okay. Untuk average up,
Okay, sekiranya tuan puan nak average up, kena make sure syarikat tu betul. Sebabnya, kalau kita average up syarikat yang salah, kita akan merugikan masa. Okay, katakan kita average up. Syarikat tu memang chart dia memang cantik lah. Memang macam ni je kan. Tahun pertama, tahun kedua, ketiga, keempat dia memang menaik. Kita average up lah. Average up, average up, average up, average up. Yang penting kita dah ada projection dia akan naik. Itu. So banyak benda lagi nak kena belajar tau sebenarnya. Okay, pelan-pelan tak ada masalah. Okay. Dah pukul 11 lah. So saya ingat ini adalah sesi pertama. Okay, ini adalah sesi pertama. InsyaAllah kita akan ada lagi sesi kedua, ketiga dan keempat, dan saya dah list downkan 30 topik. Okay, 30 topik ni insyaAllah banyak lah. Kalau sekiranya tuan-puan follow every topik serba sedikit, insyaAllah kita akan belajar lah. Kalau tuan-puan ada soalan apa semua, dari situ kita akan lebih banyak lagi belajar. Okay, kita akan lebih banyak lagi belajar. Kalau baru trade pun tak ada masalah. Bagi masa. Sebab kita tak akan tiba-tiba jadi pandai, tak ada. Tak pernah berlaku dalam sejarah tiba-tiba jadi pandai. Kecuali Nabi Isa AS. Nabi Isa lah kan. Nabi Isa masa baby pun dah boleh bercakap dah. Allah dah wahyukan dia Taurat dan Injil lah dalam dada dia kan. Dia dah boleh bercakap, dah boleh baca ayat-ayat dah. Okay. Dah boleh berdakwah dah dalam buayan lagi tau. Itu kelebihan mukjizat Nabi Isa AS lah. Okay. So kita orang-orang biasa ni tak adalah macam tu. Okay, kita kena belajar dari bawah lah. Okay, belajar dari bawah slowly lah, naik sikit. Okay, so setakat ni okay tak? Siapa dapat sesuatu tekan 1, siapa dapat belajar sesuatu tekan 1, siapa tak dapat apa-apa tekan 0. InsyaAllah kita akan go through lah every week lah. Saya akan buat seminggu sekali lah sampai tamat lah kita punya sesi 30 topik ni. Okay, Alhamdulillah. At least tuan-puan ada belajar sesuatu lah. Okay. So, saya ingat sampai di situ dahulu. Kalau ada salah silap, saya minta maaf awal-awal. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam sesi akan datang. Nanti saya akan buat announcement jugalah dekat Facebook group dengan group Telegram. Semoga adalah tuan-puan belajarlah sedikit. Sekiranya nak buka akaun saham, jangan segan-segan PM saya direct pun tak ada masalah. Okay, PM saya direct pun tak ada masalah. So, saya ingat sampai situ dahulu. Kita tangguhkan dulu sesi pada malam ini. InsyaAllah kita next week lah kita akan jumpa lagi. Untuk ahli-ahli grup klien dalam minggu ni lah saya akan buat sesi diskusi counter. Mungkin besok malam kita buat sesi diskusi counter khas untuk klien-klien sahaja. Okay? Untuk klien-klien CDS yang under saya sahaja. Kita akan discuss counter secara lebih detail lah. Okay? So sampai situ dahulu. Sekali lagi kalau ada salah silap saya minta maaf. Nanti saya akan upload balik video ni dekat YouTube. Nanti saya akan bagi link dah. Nanti tuan-puan boleh tengok balik. So wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita berjumpa lagi.